A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim tahun 1443 Hijrah. InsyaAllah bersama dengan saya Ustaz Suhail Najmin dalam tazkirah ataupun peringatan pada hari ini. Saudara-saudaraku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 162 dan juga 163 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan. Dan aku ialah orang Islam yang awal pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang kekasihi sekalian, ingatlah, dalam ayat tadi itu memaparkan, menunjukkan kepada kita bahawa kita hendaklah mengatakan, sentiasa mengatakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian sentiasa mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya solatku, yang kita solatlah, solat sama ada solat wajib, solat fardu ataupun solat sunat, ya, solat rawatib, solat sunat yang hampir kepada wajib, masya-Allah. Kita katakan, sesungguhnya solatku, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala ibadahku. Tuan-tuan dan puan, ibadah, jika kita memperlihatkan tentang ibadah, ibadah ini ada ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus ialah ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala ibadah umum, tuan-tuan dan puan, adalah kehidupan kita di muka bumi ini, sama ada apabila kita bekerja pun itulah kita akan sebagai ibadah. Bila kita pergi ke sana, ke sini, kita ini akan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berjaga, kita jadi seorang cashier, kita sebagai seorang guru, polis, sebagai petani, sebagai semuanya ibadah. Maka niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya wa mamati, hidupku, tuan-tuan, hidup maksud di sini adalah hidup di muka bumi ini. Kita lahir sampailah ke nyawa, habis nyawa. Nyawa adalah ditarik oleh malaikat Israel. Dan matiku, maka selepas kita mati tiada nyawa untuk badan. Apabila nyawa, roh dan badan berpisah, matilah kan, dimasukkan dalam kubur. Untuk apa? Hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan ini? Siapa Tuhan Allah Subhanahu wa taala ini? Tuhan kita adalah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Kemudian kita hendaklah katakan setiap hari juga, yaitu la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita melihat di bumi, di dunia sekarang ini, ada orang mengambil Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang mukmin, orang muslim, kita hendaklah hanya mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ya, dan ikut arahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, yang telah diajar oleh para rasul, para ulama, para sahabat, para ulama kepada kita, tuan-tuan dan puan, saudara-saudaraku sekalian. Dan bukan itu sahaja, dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan saya. Aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku adalah orang Islam yang pertama berserah diri kepada Allah SWT. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang termasuk dalam golongan yang awalin berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Masya Allah. Kita niatkan begitu. Jadi tuan-tuan dan puan, jika dilihat cepat intisari ayat yang saya telah bacakan tadi itu, ingatlah bahawa tuan-tuan dan puan rekan-rekan sekalian, salat adalah merupakan tonggak kepada segala amalan dalam kehidupan sebagai seorang muslim. Sebagai seorang Islam, muslimah sebagai seorang perempuan muslim. Kan? Yang Islam, maka hendaklah kita menjadikan ibadah solat ini sebagai satu tonggak utama, satu tiang utama. Solat ini kan tiang kan. As-salatu imaduddin. Man tarakahu, siapa yang meninggalkan solat ini, maka dia telah faqad hadama din. Sesungguhnya dia telah memusnahkan, telah meruntuhkan tiang agama itu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah seorang muslim. Siapakah itu seorang muslim? Apakah kerja apa seperti yang kita kena buat? Seorang muslim itu hendaklah menyerahkan segala urusan kehidupannya ya. Seorang muslim itu dan sesudah kematiannya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan urus kehidupan kita dengan lebih baik. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas adalah faktor utama dalam amal ibadah. Tuan-tuan dan puan, apabila kita berpuasa, tuan-tuan dan puan, tahukah berpuasa? Siam fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan, ialah orang-orang yang ikhlas. Allah suruh berpuasa, tetapi tuan-tuan dan puan, apabila kita berada di hadapan orang ramai misalnya, adakah kita makan? Tidak kan? Kita menunjukkan hanyalah ibadah puasa ini sahaja yang orang, ya Allah suruh, yang Rasul bagi tahu, ana shaim, bagi tahu kepada orang bahawa aku ini tengah berpuasa. Macam menunjuk-nunjuk. Riya dia bilang kan, tapi sebenarnya itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW agar kita kena bagi tahu orang, ana shaim, aku sedang berpuasa. Maksud di sinilah bukan setakat puasa makan, tapi kena puasa makan dan minum. Tapi kena puasa dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya hidung boleh puasa kan? Dia punya mata, dia punya kaki dan tangan, tuan-tuan dan puan. Iaitu tidak melakukan perkara-perkara dosa ataupun perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa kita. Ikhlas, ikhlas itu diaplikasikan semasa kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun pada puasa-puasa sunat lah, ya. Dan segala ibadat ini kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, pada bulan Ramadan kita akan belajar tentang ikhlas ini. Masya-Allah. Kita akan beritahu ana shaim. Andainya kita bersedekah, tuan-tuan dan puan, begitu kita beritahu semua orang, saya bersedekah. Orang akan beritahu, oi riak juga. Saya solat, oi riak juga. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ibadah selain pada ibadah puasa, siapa yang beritahu? Ibadah puasa kita nak beritahu, ana shaim, wahai anakku, aku tengah puasa ni. Wahai, beritahulah kepada orang bahawa anda tengah berpuasa. Dan begitu juga dalam ayat tadi mengatakan bahawa umat Islam wajib menjauhi segala perbuatan syirik. Syirik ini ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau mengambil sesuatu benda, suatu perkara dan dijadikan dia ini sebagai Tuhan, menggantikan Allah Subhanahu wa taala, ataupun sama, dia tanggap sama. Itu namanya syirik, ataupun ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya Allah benci perkara ini. Allah benci perkara ini. Dan Allah tidak suka kepada perkara yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah kami ini daripada perkara syirik. Yang seterusnya adalah umat Islam wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib berdoa. Berdoa itu ibadah. Ad-doa silahul mu'min. Kata Rasulullah SAW, ya, doa ini adalah senjata seorang Islam, seorang mukmin. Yang kita hendaklah wajib memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dialah Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa taala sekian alam yang tempat meminta segala makhluk. Bukan setakat manusia yang meminta, tetapi segala makhluk yang berada di langit dan juga di bumi. Di bumi ini berapa jenis makhluk? Berapa alam di dunia ini? Banyak kan? Banyak, Masya Allah. Alam tumbuhan. Kalau kita tengok durian, dia punya alam durian itu. Kok durian kan? Dia ada alam sendiri. Masya Allah. Pokok nangka, haiwan, macam-macam jenis haiwan. Durian pula ada beberapa jenis. Haiwan pula, tikus pun ada beberapa jenis. Kerbau ada beberapa jenis kan. Kuda pun ada beberapa jenis, tapi nama kuda, keldai kuda.
manusia pun berjenis-jenis dan tidak paham pun bahasa. Maka Allah yang tahu tentang perkara ini. Maka saudara-saudaraku sekalian, ingatlah dalam ayat ini juga mengatakan bahwa dalam surah ayat An'am ini kita hendaklah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan iman, kita diberikan Islam dan iman, dan juga kita ikhlas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amin. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, jumpa lagi.